Jumaat hari ini, Sains dan Islam, dan insyaAllah kita bertemu sekali lagi bersama dengan tetamu yang selalu kan, tak lain tak bukan, setiap minggu kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datin Dr. Azizan Baharudin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Prof, apa khabar? Baik. Hari ini kita ada tetamu istimewa kan? Ya, ingin kita perkenalkan untuk makluman, minggu ini kita bakal berbicara berkenaan tajuk ayat Al-Kauniyah tentang keajaiban alam, dan untuk itu kita bersama dengan yang bahagia Profesor Madya Dr. Makrufa bin Ismail juga di studio waktu ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Untuk makluman, selain kita bersama Timbalan Ketua Pengarah IKIM Profesor Datin Dr. Azizan, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Makrufa Ismail yang merupakan pensyarah di Jabatan Matematik Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia. Dan insyaAllah tajuk kita mungkin ramai tertanya-tanya Prof, untuk kita kongsikan dulu. Mungkin Prof dulu nak mulakan, Prof Azizan. Sedikit saja mukadimahnya Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haja dan Prof, tetamu kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berharap sangat rakan-rakan kita di luar sana minggu ini akan dapat meningkatkan lagi rasa kagum mereka terhadap Al-Quran. Dan bersama kita sebenarnya ialah Prof Makrufa yang sebenarnya telah membuat kajian dalam bidang ini dah berpuluh tahun juga Prof kan. Prof dah menulis dan juga bercakap di radio dan TV tentang tajuk ini. Dan sebenarnya kita encounter Prof ni semasa muzakarah pakar IKIM baru-baru ini mengenai Al-Quran dan Sains, memetakan penyelidikan mengenai Quran dan Sains ini di Nusantara. Dan kita telah adakan muzakarah ini aja pada 16 April yang lalu ini baru saja. Dan kita amat tertarik dengan persembahan Prof sendiri, yang Prof beri tajuk ayat Al-Kauniyah tentang keajaiban alam. So mungkin pertama sekali kita minta Prof jelaskan kepada kita Jaya. Saya mungkin berkongsi bersama rakan-rakan pendengar kita Prof, insyaAllah mengapa kita memilih ataupun kita membincangkan tajuk ini pada sesi kita insyaAllah kali ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada IKIM, semoga pada Timbalan Pengarah sendiri yang sudi menjemput saya untuk sama-sama dalam seminar muzakarah Sains dan Islam. Dan tajuk ini dipilih ialah kerana hubungan umat Islam dengan alam langit atau kosmos. Sebab Al-Kauniyah ini ialah tentang penciptaan langit dan bumi. Sedangkan penciptaan langit dan bumi ini tidak asing. Apabila kita membaca Al-Quran saja, sejak daripada surah Al-Baqarah lagi, maka kejadian alam, peristiwa peredaran matahari dan bintang, siang dan malam, ini adalah menjadi tema yang menunjukkan keagungan penciptaan ilahi. Dan oleh sebab itulah dalam muzakarah ini kita temakan kepada hubungan sains dan agama dan Islam dan Islam khususnya. Ini maka kita pilih, saya secara pribadi ini memilih tajuk ini yang di baratnya disebut sebagai kosmologi, tentang kejadian langit dan bumi. Ini cukup menarik dan cukup rapat dengan kehidupan umat Islam. Sebab umat Islam apabila beribadat selalunya mengkaji ataupun memerhatikan edaran langit untuk melihat anak bulan, umpamanya bulan Syawal, Ramadan. Dan apabila kita untuk beribadat, ibaratnya dalam solat, terpaksa kita menghadap ke arah kiblat, juga kita terpaksa melihat antaranya bintang dalam perjalanan dalam astronomi, Prof kan? Ya, astronomi, betul. Itulah antara sebab kita pilihkan tajuk ini. Jadi Kauniyah ni dikaitan kosmologi, Prof ya? Ya, Kauniyah ni atau ke dalam bahasa Inggerisnya adalah kosmologi. Saya, itu dia penjelasan awal. Kalau boleh kita tanya pada Profesor Dr. Makrufa untuk berikan berapa contoh Prof tentang huraian ataupun ayat Al-Kauniyah itu sendiri, Prof. Ya, sebab memang ayat yang popular kita baca dalam surah Al-Imran umpamanya menjadi pasafah kepada kajian bukan sahaja kepada ilmu kauniyah tetapi kepada ilmu sains itu keseluruhannya. Barangkali kita lihat surah Al-Imran ayat yang ke-190 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini menjadi pasafah pada kajian khususnya tentang kosmologi ataupun tentang kauniyah. Maksudnya ialah sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan peredaran siang dan malam terdapat tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab. Ulul albab ini ditakrifkan sebagai allazina yazkurunallaha qiyaman, mereka yang mengingati Allah
ketika berdiri, wa qu'udan ketika mereka duduk, wa 'ala junubihim dan ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inilah penting, yatafakkaru, memikirkan tentang kejadian. Ya, sebab satu lagi mengingati Allah, dan satu lagi berfikir, sebab kita banyak berzikir barangkali, tapi kurang berfikir. Okay. Dan akhir daripada kegiatan kita melihat keindahan ciptaan Ilahi, maka berakhirlah dengan doa yang penuh syahadu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, maka tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, maka Maha Suci Engkau, jauhlah kami daripada azab neraka. Itu adalah matlamat akhir dalam kajian ini. Jadi kalau kita buat amalan seharian pun tak apa ni ya, Prof, kan? Ya. Ini adalah sebahagian setiap apa yang kita lakukan mestilah di antara dua faktor tadi, yang di antara zikir dan berfikir. Sedang kita ambil perkara itu mudah. Apabila kita lihat matahari, bulan dan bintang, kita rasa perkara ini perkara yang berlaku secara tabi'i setiap hari dan tidaklah mengambil, tidak mencunah dalam hati kita. Sedangkan bagi seorang ulul albab, dia melihat dengan hatinya, tidak melihat dengan matanya. Matanya lihat juga, tapi hatinya mengambil peranan, dan itulah yang menyebabkan kita berbeza dengan orang lain. Bila cakap berfikir, maknanya dia memikirkan kejadian tersebut betapa kompleks dan sebagainya. Itu maknanya ilmu sains, kan? Maknanya orang Islam ni dia perlu ada ilmu. Betul. Dan yang alam ini. Betul, sebab tak banyak sikit. Ya, memang sebab kita daripada pemerhatian itulah timbulnya apa yang kita kata ilmu sains. Sains adalah perhatian daripada apa yang berlaku kepada alam semesta. Penting je. Ya, betul. Makna sains itu dipermudahkan. Mungkin Prof. Mak Rufah nak jelaskan apa yang kita boleh pelajari dari contoh-contoh ayat yang diberikan. Kalau kita kata tentang ilmu dan juga sains, juga Islam, di barat juga ramai yang mengkaji ilmu, ada ilmu tapi percaya pada Scientology contohnya. Tapi kita sebagai Muslim, bagaimana sebenarnya kita harus melihat kepada apa yang Allah ingatkan kepada kita tentang alam dan juga kejadian alam ini berkait rapat dengan tauhid kita, kepercayaan kepada Allah SWT. Betul, sebab apabila kita seorang Muslim, seorang yang beriman, melihat apa yang berlaku dalam alam semesta ini ialah sebagai tanda kehebatan, keagungan, manifestasi keagungan Ilahi. Dan oleh sebab itu kita mengatakan sunnatullah. Dan di barat mereka tidak menghubungkan barat. Bila saya sebut barat bukan maknanya geografi, tetapi pemikirannya. Apabila kita sebut mereka tidak melihat ini sebagai sunnatullah, mereka melihat law of nature. Mereka melihat sebagai tabi'i dan tidak ada hubungan dengan ketuhanan. Bahkan mereka lebih jauh daripada itu. Sekarang mereka cuba hilangkan faktor ketuhanan di dalam sains, dan itu lebih jauh lagi daripada apa yang kita maksudkan dalam tauhid ataupun dalam sains tauhid. Yang kita maksudkan adalah Islam, sains yang berpaksikan pada iman. Saya, insyaAllah kita berhenti lihat seketika, akan kongsi lagi, kupas lebih lanjut lagi berkenaan ayat Al-Kauniyah tentang keajaiban alam bersama dengan tetamu-tetamu kita. Terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواه أحمد. Abu Umamah reported that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, offer your 5 obligatory prayers, observe fast during the whole of the month of Ramadan, pay the poor due or zakat out of your wealth, and obey whatever he commands you. Then you will enter the paradise of your Lord. Narrated by Ahmad. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri, dan cintai diri sendiri. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda.
IKIM FM pilihan utama anda. Kembali bersama, masih lagi kita bersama dalam rancangan Sains dan Islam. Dan tetamu kita selain Profesor Datin Dr. Azizan pada tengah hari ini, kita juga bersama dengan seorang lagi tamu, Profesor Madya Dr. Mak Rufah Ismail yang merupakan pensyarah di Jabatan Matematik Fakulti Sains UPM. Dan tadi Prof. Mak Rufah dah berikan ayat dia, yang mana dia menyebut tentang pentingnya menjadi insan, hamba Allah yang berfikir pada kejadian alam. Tapi Prof, bagaimana sebenarnya kalau saya pergi terus pada Prof. Mak Rufah ya, ramai sebenarnya mungkin berfikir, membaca ayat ni, cuba memahami, berfikir tentang kejadian Tuhan, bersyukur. Tapi bagaimana sebenarnya tindakan itu selari dengan ulul albab yang kita kata, menjadi seorang hamba Allah yang berfikir tentang kejadian alam ini? Ya, ulul albab ini berfikir dan berzikir, mengingati Allah, dan berakhir dengan kesimpulan bahawa keindahan tersusunnya alam semesta ini bukan by accident, tetapi dia sebagai tanda keagungan ilahi. Dan apabila akibat daripada seorang pelajar yang ataupun seorang pemikir, saintis yang mengkaji dalam bentuk ini, akhirnya timbullah perasaan rendah diri dia, perasaan yang melihat alam semesta yang begitu agung, patuh taat kepada penciptanya. Manusia yang kerdil di atas kulit bumi ini, apakah ada alternatif untuk membantah? Dan itulah akan timbul semakin lama kita belajar, semakin lama kita mempelajari sains dalam konteks ini, seharusnya kita makin tinggilah kemuliaan diri, akhlak kita semakin bertambah. Dan matlamat, kalaulah sains itu sebagai ilmu, ilmu sebagai pohon, maka sepatutnya akhlak itulah yang akan jadi buahnya. Dan kalau saintis yang mengkaji dan menghasilkan inovasi, tentulah teknologi yang dihasilkan ialah untuk kebaikan manusia, bukan untuk sebaliknya. Contohnya dalam bidang air kan, minggu kita bicara, kita tahu kita ada beratus-ratus batang sungai di negara kita, tetapi kebanyakannya hampir 70% tidak boleh digunakan. Dan kita tahu inilah bekalan air. Jadi bila sungai dah tercemar, kita sekarang ni nak korek air bawah tanah pula. Maknanya saya rasa ada sesuatu yang tak betul dengan formula itu. Maknanya saintis, minta maaflah kepada rakan-rakan kita yang mungkin saintis, kita tidak put the blame. Saintis patutnya boleh memberi, saintis yang ulul albab ini patut boleh memikirkan dalam rangka dia mengikuti perintah Allah itu, apakah rumusan solusi-solusi yang boleh kita cadangkan. Maknanya macam nak rawat semua-semua itu kan, benda rakan-rakan yang dalam bidang penguatkuasaan, macam mana nak hentikan pencemaran kan. Kemudian rakan-rakan yang bekerja di dalam kilang-kilang yang mencemar itu pula, tak ada ke cara untuk menapis sisa-sisa toksik itu sebelum dia masuk ke sungai. Dan rakan-rakan dalam bidang pengurusan pula, sebab pengurusan air ni kita difahamkan dia tergantung kepada negeri-negeri, jadi tidak ada keselarasan. Jadi maknanya kawan-kawan dalam bukan saja bidang sains saja, tapi dalam berbagai-bagai bidang pengurusan undang-undang dan sebagainya, sosiopolitik, perlu memainkan peranan. What we're trying to say, pemikir tu bukan sepatutnya berhenti di situ, tapi tindakan seterusnya. Yang Prof cakap akhlak tadi, buah itulah dia. Yang ini yang ditunggu-tunggu, diharap-harap, tapi kita tak make the connection. Dan kita bercakap banyak sekolah-sekolah tahfiz kan, dan kita alu-alukan sekolah tahfiz itu, tetapi kita harap mereka akan mencontohi tokoh-tokoh seperti Ibn Sina. Selepas hafaz Quran itu, apa yang dia cernakan melalui ilmu sains. Dalam konteks kita lihat saintis ulul albab, dia selalu mencari sesuatu yang untuk kebaikan manusia. Sebab kita tengok hadis, ada satu hadis yang maksudnya lah yang terbaik dalam kita ialah yang paling banyak manfaat, bukan yang paling banyak membawa keburukan. Hari ini ialah masalah kemanusiaan. Manusia yang tidak jiwanya sebalik daripada ulul albab. Kalau ulul albab, dia sentiasa berfikirkan bahawa air umpamanya suatu adalah sumber kehidupan yang harus dijaga oleh generasi demi generasi. Tetapi kerakusan manusia, kita lihat kilang merembeskan, mengeluarkan asap 24 jam, ada yang mengeluarkan 24 jam. Kita tak nak kilang, kita perlu kilang nak buat macam-macam benda, tetapi kilang tu perlu ada adabnya, Prof. Ya, betul. Dan bilakah masanya harus dirembeskan asap umpamanya dan mengeluarkan toksik ke dalam sungai dan sebagainya, dan bahan-kimia yang lain yang menyebabkan, inilah di antara perbuatan manusia yang menyebabkan kita menanggung kembali. Dan ayat Al-Quran yang telah Allah telah mengingatkan kita bahawa zaharal fasad fil bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Dan apa yang dikatakan di sini telah jelas keburukan di langit, di daratan dan di lautan, disebabkan apa yang tangan manusia lakukan. Dan ini semoga mereka kembali semula, sebab ini sebahagian daripada amaran ilahi, bahawa kita sekarang kongsi bahtera yang bersama bernama bumi. Dan bumi ini ialah
kongsi. Kita bukan kita saja untuk spesies lain dengan ekosistem yang sama, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga kita kongsi tempat yang sama. Dan kita penjaga mereka kan. Kita sebagai khalifah harus menjadi bertindak dan menjaga mereka dan menggunakan segala apa yang Allah letakkan di atas muka bumi ini untuk kebaikan, dan kita sebagai amanah pegang tanggungjawab. Tapi Hajar, berbalik pada apa yang Puan cakap awal tadi, kunci segala kemungkaran ini, segala kehancuran dan kerosakan ini lari dari Tuhan tu. Bila tak ada Tuhan, betul tak Pak? Bila tak ada Tuhan, dan apa gunanya nak buat baik? Jadi kita tak, macam mana kita nak overemphasize benda ni? Sebab bagi generasi muda, kita nak kata tolong ambil isu ketuhanan, ketauhidan, akidah ini sangat serius. Kalau tak kenal Tuhan, tolong kenal. Sebab kalau manusia tak kenal kepada Allah, tunggu sajalah kehancuran. Sebab kita dah tak ada guidance. Jadi ini yang kita nak tekankan. Kita bukan nak maknanya nak mengagung-agungkan sesuatu benda. Memang kita perlu mengagungkan Allah dan Quran, tetapi ada bersama mengagungkan itu ada benda yang kita kena buat, tanggungjawabnya. Mungkin Prof. Mak Rufah nak tambah? Ya, itulah apa yang kita katakan, apa yang kita ada sebut sebagai paradigm. Paradigm ini adalah apa yang kita lakukan untuk kajian kita, untuk tempat kita bertolak. Dan kita menjadikan iman, Al-Quran dan juga Islam itu sebagai asas. Dan Islam tentulah dari segi konotasinya adalah untuk bawa keselamatan, kesejahteraan. Dan oleh sebab itu sains yang kita libatkan dengan persoalan ulul albab ini ialah seperti yang kita katakan tadi lah, sains yang akan membawa kepada kebaikan dan tidak membawa kemusnahan. Dan kita bimbang kalaulah saintifik ataupun kajian saintifik yang tidak dilandaskan kepada Al-Quran ini, kita bimbang takut dia membawa banyak keburukan daripada kebaikan. Dan inilah yang kita lihat teknologi moden hari ini dalam perlombaan senjata nuklear dan sebagainya umpamanya. Sains bukan manusia, sains tidak membunuh, tetapi manusia yang mencipta. Sains itulah yang membunuh manusia ialah kerana jiwa mereka. Kerana di situlah letaknya Islam membimbing bahawa kebenaran itu adalah perkara yang menjadi perkara toras utama dalam semua kajian. Saya Prof tadi sebut tentang kegagalan kita untuk mengagungkan Allah SWT. Jauhnya kita dengan Allah SWT menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran ini sebenarnya satu manual dalam kehidupan, kira dalam segala aspek kehidupan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Dan ayat-ayat yang Allah turunkan sebenarnya sangat dekat dengan kita untuk kita jadikan panduan, termasuk dalam bidang sains, ya Prof? Betul. Dan kalau kita tengok zaman satu masa kegemilangan Islam, zaman itu mungkin amat dekat dengan Al-Quran, tapi hari ini sepatutnya kita lebih dekat lagi dengan apa yang telah mereka ciptakan, tapi makin jauh pula kita tengok Prof. Betul Prof. Ya, sebab kalau kita lihat kembali ke zaman keagungan Islam, kita lihat bahawa Al-Quran itu menjadi teman, menjadi sumber inspirasi dan juga kajian yang dalam sebenar. Ya betul. Al-Biruni umpamanya, dia tertarik dengan ayat-ayat Quran yang menyebabkan dia menyelidiki kedudukan bumi dan sebagainya. Dan Ibn Khaitam umpamanya sangat tertarik dengan ayat tentang cahaya, Allah nurus samawati, dan ini menyebabkan dia mengkaji tentang optik dan sebagainya. Dan Al-Quran ini sebagai teks untuk panduan hidup, dan kita ini seolah-olah sebagai dalam dewan peperiksaan. Dan oleh sebab itu setiap Muslim menjadikan Al-Quran ini sebagai teks untuk setiap tindakannya, dan dia tidak boleh lari daripada pasal ini. Dan itulah keagungan yang lepas kita lihat keagungan Islam hari itu ialah kerana sepadunya kajian di antara alam yang terbuka ini dengan alam dengan kitab Al-Quran, dan mereka tidak pernah pisahkan. Apabila dipisahkan, berlakulah kepincangan yang kita maksudkan tadi. Mungkin niat atas kajian itu kerana mencari keagungan Allah SWT, Prof, menyebabkan mereka mencapai kejayaan. Tapi hari ini bagaimana? Barangkali hari ini kita mengambil peradan yang berbeza. Maksudnya kita katakan kita berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam Komodok di Barat, mereka cuba memisahkan sebab gereja tidak berminat untuk menyatukan di antara sains dan agama, menyebabkan terpisah kedua-duanya. Dan daripada tradisi inilah seolah-olah sains dikaji dalam fakulti sains semata-mata, tidak ada kena-mengena dengan kajian agama. Dan semakin melebar, akhirnya sains menjadi satu bidang yang tidak ada hubungan langsung dengan agama. Sedangkan bagi seorang Islam, apa yang kita kaji dalam hukum-hukum yang sebut di Barat sebagai hukum Newton, hukum Kepler, sebenarnya sebagai daripada sunnatullah yang tidak boleh lagi daripada keagungan ilahi. Semakin lama kita menyelidiki, semakin indah, semakin dekat kita dengan pencipta. Dan inilah yang katakan dalil akli untuk menyokong dalil nakli dalam tauhid.
Akli yang boleh manusia fikirkan, nakli yang wahyu. Betul. Sebab yang tersusun mesti ada penyusunnya. Dan alam yang indah ini itu logik, simple logik. Yang inilah yang digunakan oleh untuk membantu katalah tauhid rububiyah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang kita kata qul huwallahu ahad, Allahu la samawati wal ardh. Tapi kita lihat dari segi akal kita bahawa yang tersusun tidak mungkin terjadi tanpa ada penyusunan. Dan inilah approach yang diambil oleh pendekatan yang awal dulu. Ada satu perkara yang Prof sebut yang menarik, isu hubungan antara gereja quote-unquote pada satu masa tertentu di dunia sebelah barat dengan sains. Dan jika kita tengok surah Al-Baqarah, banyak sekali ayat-ayat menyatakan tentang pembohongan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Di sini kita minta maaflah kepada pendengar yang mungkin merasakan ini satu penghinaan terhadap sesuatu kumpulan. Ini kita cakap minta fakta sejarah. Ini fakta sejarah. You can look up the history books. Maknanya dalam kita perbincangan kita hari ini, kita menyebut tentang Quran, tentang alam dan sebagainya. Kita tak dapat lari juga daripada hubung kait apa kita perkatakan ini dengan apa yang telah berlaku dalam sejarah. Maknanya seperti yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu, ada kumpulan-kumpulan manusia sudah diberitahu oleh Allah tentang tauhid, tentang dirinya, tentang hubungan manusia dengan Allah itu, tetapi mereka menutup ayat-ayat. Maknanya pemberitahuan Allah itu mereka tutup dan mereka ingkar. So sekarang ini manusia mengingkari Allah cara lain pula. Tetapi dia sudah bermula di dunia yang tertentu itu pada zaman itu. Ini kurun berapa ya, tak yang berapa? Kurun 13-14. Ya, mungkin lebih lewat sikit. 15-16. Itu permulaan apa yang dipanggil oleh manusia moden sekarang ini, era moden itulah. Jadi kita sebagai umat Islam, kita mesti wary, mesti sensitif dengan latar belakang sains ini, sejarah sains ini. Sebab sebelum itu 800 tahun yang lalu sains itu amat agung dalam tamat Islam, sehingga digelar the golden age of Islam. Apa saja bidang kita sebut pelopornya adalah Muslim ketika itu, dan mereka memperbaiki sains yang mereka warisi daripada orang Yunani berapa ratus tahun pula sebelum mereka. So sebab nanti ada rakan-rakan kita yang dalam bidang sains, mereka menuduh kita memburukkan kumpulan-kumpulan tertentu. Tidak, we all talking about facts. Kita cakap tentang alam yang sama, pemberitahuan yang sama. Ini aspek Quran yang kita jarang cakap, kan? Maknanya agama itu satu saja yang Allah beri, bermula dengan Nabi Adam, tetapi dia telah menjadi berbagai-bagai. Ini ada kaitan dengan cara kita memahamkan pluralisme agama itu sendiri. Agama itu satu sebenarnya, tapi yang mempluralkannya manusia. Ini mungkin kita boleh bincang. Kalau kita lihat DNA manusia pun, kira bangsa apa dia sekalipun sama. G dengan C, A dengan T, semua menjadi manusia. Maksud manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Kita nak sembah Tuhan yang berbeza, itu persoalan darah kita lah kita katakan, kan? Darah kita pun sama semua. Tak ada yang lain. Semuanya sama, maksudnya ditarbit oleh blueprintnya sama. Yang sama. Dan kita lihat alam semesta beredar dalam bentuk yang sama, daripada langit, bumi, matahari, kemudian sampai ke atom pun dalam bentuk yang sama. Maksud ditarbit oleh satu kuasa yang sama. Dan itulah mendekatkan kita kepada apa yang kita katakan dalam kesepaduan di antara sains dan agama. Kalau saya sambung dengan yang Prof sebut tadi, bagaimana kemulanya di barat mereka memisahkan. Pada mulanya mereka terpengaruh oleh tamadun Islam. Mereka juga mengkaji, belajar dengan di Andalusia, dan mereka juga mengambil paradigma yang sama. Maksudnya Tuhan dan sains itu tidak boleh dipisahkan. Tetapi dalam kurun yang ke-16 tak silap saya, Galileo mengatakan bumi mengelilingi matahari. Dan ini tentulah bercanggah dengan gereja, dengan interpretasi gereja. Dan oleh sebab itu gereja telah mengambilnya, bawanya ke mahkamah Inquisition, dan didapati dia bersalah. Sebab seolah-olah sains menghina gereja. Gereja, walhal masalah di situ ialah interpretasi, masalah ilmu saja, kan. Dan itulah sebab kemudian timbulnya pemisahan antara keduanya. Okey, kalau tadi Prof Azizan ada sebut tentang setiap daripada kita bertanggungjawab terhadap alam kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjadi khalifah, tentu sebut tentang sains yang ada dalam Al-Quran sebagai manual dalam kehidupan kita. Berbalik kepada realiti masyarakat hari ini, mungkin masyarakat Muslim lah, kalau kita sebut tentang masyarakat Muslim secara secara umum, mungkin
kurangnya minat masyarakat kita tentang sains yang mana sebenarnya dekat dengan Al-Quran. Itu menyebabkan jatuhnya moral kita terhadap penjagaan alam sekitar. Kadang-kadang kita rasa bidang sains tak minat, itu kerja orang lain yang minat. Sebenarnya semua orang perlu tahu, perlu belajar. Punya pendapat Prof? Ya benar, itulah sebab kalau kita kepahaman kita tentang ilmu, sebab ilmu ini kita sangka ilmu ini tak ada kena dengan kita, sedangkan Islam tidak melihat ilmu itu secara terpisah dalam satu epistemologi yang satu. Dan ilmu ini ada tarafnya, yang satunya ilmu yang tinggi, yang adalah ilmu yang sebagai alat, ilmu yang cabang dan sebagainya. Oleh sebab itu ilmu ini tidak boleh dipisahkan dan kita tidak ada kena-mengena kita. Inilah yang menjadi perkara yang kita sebutkan hari ini, yang berlaku pada hari ini. Sedangkan cinta ke ilmu itu sebahagian daripada sifat umat-umat Islam terdahulu. Dalam satu hadis pun Allah mengatakan, dalam satu hadis Rasulullah telah bersabda bahawa kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban lil ilmi atau kama qala. Maksudnya jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu, ataupun muhibban lil ilmi. Dan cinta ke ilmu inilah sebagai satu titik tolak untuk kita mendalami ilmu. Sebab kita belajar dengan cinta ilmu tidak sama dengan kita belajar secara terpaksa. Belajar secara terpaksa kita jadi pandai juga, tetapi tidak sama nilainya, tak ada manfaatnya. Dan bandingannya seolah-olah ikan di dalam tasik itu sebagai belajar secara sukarela, dan burung di dalam sangkar itu sebagai belajar secara terpaksa. Dan alangkah seksanya jiwa seorang pelajar yang belajar sampai masuk universiti dan dalam keadaan terpaksa supaya mendapat jazah dan keluar, berbanding dengan seorang yang mempelajari dengan cinta ilmu. Dia belajar dengan sukarela dan dia pergi ke kuliah, pergi ke ilmu, majlis ilmu dengan rasa yang sangat seronok. Sebelum kita naik ke gunung, orang yang minat mendaki gunung sampai ke atas, dia rasa sesuatu kepuasan yang luar biasa. Itulah bandingan orang yang belajar ilmu. Kalau boleh kita tambah sikit, cinta ke ilmu sebenarnya satu fitrah kepada diri manusia. Maknanya orang yang tak nak mencari ilmu, tak nak mendekati ilmu, tak nak hidup dengan ilmu ni, sebenarnya dia menafikan sesuatu dalam diri dia. Dia sebenarnya torture diri dia secara dia tidak tahu. Sebab ahli falsafah Sokrates pernah berkata, the greatest pleasure is to know. Masalahnya banyak benda kita tak tahu, we don't know. And why is it that you don't know? Because you tak nak tanya, sebab you tak nak cari ilmu. Dan mungkinkah Prof, sebab dalam bahasa Inggeris manusia ni homo sapien, spesies yang berakal, yang berfikir. Jadi maknanya kalau kita homo sapien yang kita tidak berfikir tu adalah ciri orang berilmu. Kalau tak ada berfikir, tak ada ilmu kan, Jadi maknanya dia ni sebenarnya menzalimi diri dia. Dan mungkinkah sebab kita bila bercakap dengan generasi muda ni tanya why kan? Gen Y. Kenapa Allah sangat marah sampai ceritakan dalam Quran tentang neraka apa semua tu. Mungkinkah analogi seseorang yang tidak menghomo sapienkan dirinya itu, seksa yang dia dah buat tu terhadap diri dia dan alam sekitar dia tu sebenarnya seperti yang sakit dalam neraka tu. Could it be possible macam tu? Sebab apa orang ada Nabi tanya dengan Allah SWT, kenapa tak cipta saja syurga, kenapa mesti ada neraka? Dan sekarang pun ramai orang yang tak suka nak ikut agama, dia tanya macam tu, if God is really there, kenapa bagi orang lapar, bagi orang itu dan ini? Dia tak faham bahawasanya dia tu sudah diberi sesuatu kuasa, quote-unquote, satu amanah. Prof kan? Dan jangan main-main isu ni. Kalau kita boleh berani dan bijak dan bukan main lagi dekat blog dan sebagainya itu, kenapa kita tidak terokai ini untuk diri kita sendiri? Bukan ini adalah satu kebenaran yang asas kepada banyak benda. Sebenarnya semua jawapan ada dalam Al-Quran itu, tapi sebenarnya kita yang tak mencari. Mungkin Prof, baik Prof Azizan dan juga Prof sambung Rufa, kita dah sampai ke hujung. Memang kalau sembang santai bermanfaat ni memang cepat masa berlalu. InsyaAllah kita akan kongsi sambungan pada minggu hadapan bersama kedua-dua tamu kita untuk maklumat rakan-rakan pendengar kita. Jadi terus bersama untuk rancangan Sains dan Islam pada minggu hadapan untuk sambungan tajuk kita.